Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, kami daripada kumpulan hubungan etnik kumpulan 4 ingin membentangkan tentang kerja khusus kami. Di sini saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami, iaitu saya sendiri Ahmad Aidil Syafiq Sultan Saluddin, Muhammad Rusdi bin Ismail, Muhammad Rusdi Mursid bin Jamrin, Fatih Nur Zulfa bin Kamal Bahrin, Nur Afikah binti Muhammad Azam. Okey, di dalam slide kami ini kami memberi dua segi pengenalan, objektif, metodologi, dapatan kajian, pengalaman, mengendalikan kebiasaan dikaitkan dengan aspek kemahiran. Untuk tajuk kajian kami pada kali ini iaitu pengetahuan masyarakat Malaysia terhadap budaya tradisi kaum Kadazan Dusun di Sabah. Kami memilih tajuk ini kerana terdapat seorang daripada ahli kumpulan kami iaitu berasal daripada Sabah dan dia lebih mengenali tentang etnik-etnik yang ada di Sabah dan beliau juga ada berkait rapat dengan etnik di sana. Okey, untuk pengenalan, untuk pengetahuan anda, kaum Kadazan Dusun adalah sebuah etnik pribumi yang meletak di pantai barat Sabah dan kawasan pedalaman sekitarnya dan merupakan etnik terbesar di Sabah. Etnik ini juga mempunyai beberapa budaya dan ada istiadat. Salah satunya adalah pesta keamatan, berbagai keinginan makanan, pakaian dan seumpamanya. Oleh kerana itu, kami ingin membuat kajian mengenai sejauh manakah pengetahuan masyarakat Malaysia terhadap budaya tradisi kaum Kadazan Dusun di Sabah. Untuk objektif pula, yang pertama, kami ingin menguji pengetahuan masyarakat Malaysia tentang budaya tradisi suku kaum Kadazan Dusun di Sabah. Yang kedua, memberi pendedahan yang meluas kepada masyarakat Malaysia tentang budaya tradisi suku kaum Kadazan Dusun di Sabah. Terima kasih Aidil. Saya akan teruskan daripada segi metodologi ataupun kaedah kami mengumpul maklumat tentang kajian ini. Okey, yang pertama kami menggunakan kaedah pengumpulan data melalui borang soal selidik atas talian ataupun lebih dikenali sebagai Google Form, dan kami sebarkan borang ini melalui media sosial kepada kenalan-kenalan kami seperti melalui WhatsApp dan sebagainya. Dalam borang soal selidik ini, setelah kami mengumpulkan beberapa soalan, kami agihkan kepada dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B, di mana dalam bahagian A itu kami minta responden untuk mengisi beberapa maklumat peribadi mereka dan didapati terdapat 90 orang responden yang terlibat dalam sesi soal selidik tersebut. Okay, berdasarkan borang soal selidik tersebut, kami menetapkan beberapa ciri seperti responden mestilah warga negara dan mestilah menjelaskan beberapa ciri seperti jantina, umur, latar belakang, sama ada bekerja ataupun masih belajar, dan juga etnik mereka. Okay. Seterusnya saya serahkan kepada ahli kumpulan yang lain untuk membentangkan tentang kajian. Okey, dapatan kajian. Mengikut data yang kami dapat, responden kami yang paling muda ialah 17 tahun sampai 54 tahun. 17 tahun ialah satu orang dan 54 tahun adalah 2 orang. Total kami punya responden ialah 90 orang. Ini adalah jantina. 55.6% ialah perempuan dan 44% ialah lelaki. Mengikut etnik, bangsa Melayu seramai 81.1 orang, Cina 4.4 dan lain-lain ialah 14.4. Nah, ini ialah pekerjaan ataupun status kami punya responden. Yang warna biru kita boleh lihat ialah pelajar universiti. Yang warna hijau bekerja. Menganggur warna merah, menganggur ada seorang. Dan yang lain-lain 38 orang tu saya tak pasti dia buat apa. Next. Okey, untuk bahagian B, soalan pertama kami ialah etnik Kadazan Dusun merupakan etnik pribumi majoriti di Sabah. Seramai 78.9% menjawab ya, 15.6% menjawab tidak pasti dan 5.6% menjawab tidak. Analisis menunjukkan bahawa responden kami mengetahui bahawa etnik Kadazan Dusun merupakan etnik pribumi majoriti di Sabah. Untuk soalan nombor 2, soalannya ialah Pesta Keamatan merupakan perayaan utama etnik Kadazan Dusun. Untuk soalan ni, 81.1% menjawab ya, 17.8% menjawab tidak pasti dan 5.6% menjawab tidak.
Analisis ini menunjukkan bahawa kebanyakan responden kami mengetahui tentang perayaan bagi etnik Kadazan Dusun dan hanya segelintir menjawab tidak pasti dan tidak. Soalan nombor 3. Soalannya berbunyi, upacara Muhizan adalah upacara tradisi etnik Kadazan Dusun yang diadakan pada bulan Ogos atau September apabila padi selesai dituai. So, soalan ni kita boleh lihat majoritinya tidak pasti ya. Hanya segelintir je yang tahu, iaitu 37.8% yang tahu. Untuk ini, analisis ini menunjukkan bahawa kebanyakan responden kami hanya menjawab tidak pasti. Akan tetapi ada juga segelintir responden yang tahu tentang tradisi etnik ini. Soalan nombor 4, terdapat 10 jenis sub bahasa yang mempunyai 30 dialek dalam etnik Kadazan Dusun. Kebanyakan kita boleh lihat seramai 56.7, iaitu lebih daripada setengah responden kami menjawab tidak pasti dan tidak. Daripada data tersebut, kita boleh lihat bahawa lebih daripada responden menjawab tidak pasti. Untuk soalan nombor 5, Sinuangga ialah pakaian tradisi iaitu baju berluas lengan pendek dan leher berbentuk U yang dipakai oleh wanita etnik muda Kadazan Dusun. Data tersebut menunjukkan seramai 49 orang responden menjawab ya, bersamaan 54.4 dan 41 orang responden menjawab tidak pasti bersamaan 54.6. Soalan seterusnya akan dibaca oleh Afika. Okay, terima kasih. Okay, untuk soalan nombor 6, iaitu yang berbunyi gaung baju lengan panjang, sova seluar panjang hitam dengan ikat pinggang berwarna biru indigo, kaking atau togut, bengkung pinggang hitam, sigar penutup kepala, topi silikat, topi bulat adalah pakaian tradisi etnik Kadazan Dusun. Daripada ni seramai 48 responden yang menjawab tidak pasti dan bersamaan 23.3%. 38 orang responden menjawab 42.2% yang menjawab ya dan 4 orang responden yang menjawab tidak yang bersamaan dengan 4.4%. Okey, soalan seterusnya adalah gong sepotong kulit tangan bungkak adalah salah satu alat muzik tradisi etnik Kadazan Dusun. Daripada data yang dah terkumpul, dapat dilihat bahawa lebih daripada separuh yang menjawab ya. Dan ini bermakna mereka mengetahui bahawa gong, sopotan dan sebagainya adalah salah satu alat muzik tradisi etnik ini. Soalan nombor 8 pula adalah bahan-bahan dalam penghasilan hinaba iaitu makanan tradisi etnik Kadazan Dusun adalah daripada ikan segar yang dicampurkan bersama biji buah bambangan. Yang data tersebut menunjukkan bahawa separuh daripada responden tidak mengetahui bahawa bahan-bahan dalam penghasilan hinaba iaitu makanan tradisi etnik ini. Seterusnya adalah soalan nombor 9 iaitu nongsong adalah makanan tradisi bagi etnik Kadazan Dusun iaitu sejenis jeruk yang terdiri daripada data ni kita dapat lihat bahawa seramai 53 responden yang menjawab tidak pasti bersama dengan 58.9%. 30 orang yang menjawab ya dan 3 orang yang menjawab tidak. Di sini dapat dilihat bahawa lebih separuh tidak pasti akan makanan tradisi tersebut. Soalan kedua terakhir iaitu sup manuk lihing atau dikenali juga sebagai sup ayam lihing adalah salah satu makanan tradisi etnik Kadazan Dusun yang menggunakan seekor ayam kampung. Minuman keras yang dikenali sebagai lihing serta hilis halia. Daripada sini kita dapat lihat iaitu seramai 51 orang responden yang menjawab tidak pasti, manakala 36 orang menjawab ya dan 3 responden yang menjawab tidak. Okay, soalan yang terakhir adalah soalan makanan tradisi juga iaitu tapai adalah salah satu makanan tradisi etnik Kadazan Dusun yang diperbuat daripada beras atau ubi kayu. Seramai 55 orang responden yang menjawab ya yang bersamaan dengan 61.1%. 26 responden bersamaan 28.9% yang menjawab tidak pasti dan 9 orang responden bersamaan 10% yang menjawab tidak. Okay, rumusan daripada data yang dapat kami kumpul. Daripada data tersebut dapat kita lihat bahawa pengetahuan masyarakat Malaysia terhadap budaya tradisi etnik ini agak sederhana. Sebagai contoh kita dapat lihat masih ramai yang tidak tahu pasal mengenai makanan tradisi dan juga bahasa yang digunakan oleh etnik ini. Oleh itu kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya mengetahui dan mengambil berat tentang budaya tradisi etnik lain supaya dapat kita mengukur kesepaduan dan semangat perpaduan di antara etnik di Malaysia. Okay, seterusnya akan diterangkan oleh Mursyid. Okey, seterusnya pengalaman yang dapat semasa mengendalikan tugasan ini. Okey, terdapat beberapa kemahiran
yang telah kami dapat semasa mengendalikan tugasan ini. Yang pertama ialah kemahiran komunikasi. Dengan berkomunikasi secara lisan dan bukan lisan, secara tidak langsung kita dapat mendengar tentang pendapat orang lain dan juga memberi maklumat. Dan yang kedua, kemahiran penyelesaian masalah secara kritis. Ini bermaksud berfikir secara kritis, inovatif dan juga inovatif, serta kebolehan masyarakat Sabah dalam memulakan sesuatu tradisi bagi sesebuah kaum. Seterusnya, kemahiran kerja berpasukan. Maksudnya bekerjasama dan melakukan kerja bersama demi untuk mencapai matlamat yang sama dan juga dengan membahagikan tugasan serta menetapkan peranan bagi setiap ahli kumpulan kami dapat menjayakan kajian terhadap etnik Kadazan Dusun di Sabah. Dan yang keempat, kemahiran kepimpinan, iaitu ketua yang memimpin kumpulan kami ini berjaya dalam memastikan setiap ahli-ahli lain dapat melakukan kerja dengan baik serta terlibat sepenuhnya dalam usaha melakukan kajian ini. Dan yang kelima, pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat. Berbagai sumber dan juga menggunakan teknologi yang moden pada zaman sekarang, kami mendapat ilmu yang baru dan dapat mempelajari cara dalam menguruskan maklumat, serta kami juga dapat mempelajari lebih mendalam mengenai ilmu tentang etnik Kadazan Dusun di Sabah. Yang bagus. Okey, sekian, terima kasih.